Kisah ini hanyalah sekadar perkongsian. Tiada kena mengena sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Semoga perkongsian ini dapat memberi iktibar dan pengajaran buat kita semua. Aku merupakan seorang doktor yang bertugas di ward nefrologi pediatrik, ward khusus yang menempatkan pesakit kanak-kanak yang mempunyai masalah kegagalan fungsi buah pinggang. Oh ya, nama aku Farid, masih bujang dan available. Baiklah, kebanyakan pesakit di ward aku ni aku anggap agak kronik kerana mereka dah sampai ke tahap perlu menjalani proses hemodialisis. Ya, benar. Masih muda dan mentah. Tapi dah kena cuci darah. Kesian kan? Salah seorang pesakit yang kerap masuk ke ward ini adalah Ivan. Ivan ni seorang budak lelaki berusia 12 tahun. Dan oleh kerana dia sering dimasukkan ke sini, maka dia dan semua petugas di ward ini dah saling mengenali. Sebutnya nama Ivan, siapa yang tak kenal? Masing-masing tepuk dahi bila kenangkan ketegalan sikap si Ivan. Dia ni jenis budak yang keras kepala, buat ikut suka dia je. Dan suka sangatlah melawan cakap. Hari ni dia dimasukkan ke ward disebabkan masalah pada kulit perut di sekeliling kawasan tiub kateter dialisis peritonealnya. Setelah aku periksa, terdapat tanda-tanda jangkitan kuman pada tempat tersebut. Kalau tak dirawat dengan segera, khawatirlah jangkitan itu akan merebak ke kawasan peritoneum dan organ-organ abdomen yang lain. Ini sangat membimbangkan sebab dia boleh buat maut. Ivan, kan saya dah kata awak tak boleh makan benda-benda macam ni. Aku tegur si Ivan apabila terlihat dia makan makanan yang tak sepatutnya dia makan. Oh ya, di wad ni hanya aku sahaja yang masih rajin menegur si Ivan ni. Mereka yang lain dah putus asa atau bahasa mudahnya dah tak endahkan lagi lah budak Ivan. Bukan apa, Ivan ni ibarat buluh yang tak boleh dilentur lagi. Keras kepala. Dan sepatutnya dia tak boleh ambil langsung makanan yang mempunyai kandungan garam yang tinggi sebab khawatir bacaan garamnya akan naik. Ish, itu bahaya sangat untuk dia. Pesakit yang buah pinggangnya dah rosak memang ada masalah untuk stabilkan paras garam dalam darah. Saya tak makan, doktor. Betul, saya tak makan. Sukar untuk aku percaya kata-kata si Ivan. Sebab dah beberapa kali dia berjanji untuk tidak buat lagi. Tapi dia masih juga mengulangi perkara yang sama. Ivan ada satu tabiat. Suka buat tempahan makanan segera melalui penghantaran dari luar. Selalunya dia buat tempahan pada waktu larut malam, ketika orang lain tak perasan. Ibu bapa si Ivan ni pula jenis langsung tak kisah apa yang anak dia orang ni lakukan.
Malah langsung tak nak ambil tahu. Sudahlah jarang ada meneman Ivan di wad. Dan acap kali jugalah kami mengadu akan perihal si Ivan yang langsung tidak menjaga pemakanannya. Tapi ibu bapa si Ivan ni macam tak ambil endah. Senyum je. Si ibunya pula memang yakin yang si Ivan ni tak suka makan makanan sebegitu. Dan daripada tutur kata ibu dan bapanya itu, seolah-olah kami dianggap mengada-ngadakan cerita. Satu malam, ketika aku melimpasi kawasan penjuru wad, selepas meletakkan fail di bahagian kaunter, aku ternampak Ivan menyelinap keluar dari wad pada jam 12.30 malam. Tidak lain dan tidak bukan, aku syak dia nak pergi ambil makanan yang sudah ditempah dari luar. Aku yakin dia mahu tuju ke lobi hospital. Sudah termaktub dalam peraturan hospital bahawa penghantar makanan tak boleh naik ke wad. Maka pembeli atau penjaga pesakit tersebut perlu turun ke lobi untuk mengambil sendiri makanan yang telah ditempah. Berpandukan peraturan wad pediatrik nefrologi ni, selepas jam 10 malam pesakit tidak lagi dibenarkan untuk keluar dari kawasan wad. Yelah, ini kan wad kanak-kanak. Bahaya kalau dibiarkan mereka keluar pada waktu malam. Lagilah kalau tak ada pengawasan daripada orang dewasa kan. Jadi selepas aku nampak kelibat Ivan tadi, tanpa berlengah aku terus kejar dia. Bagi aku, dia tak boleh lagi diberi muka. Setelah aku keluar dari wad, aku nampak dia sudah sampai ke hadapan pintu lift dan sedang menekan punat lift untuk turun ke bawah. Maka aku pun mempercepatkan larian aku untuk tuju terus ke arah lift. Ivan! Ivan! Aku pekik nama si Ivan, tapi dia langsung tak menoleh. Sama ada dia dengar atau buat-buat tak dengar, aku tak pasti. Dan waktu aku berlari menghampiri lift itu, aku nampak pintu lift sudah terbuka luas dan Ivan sudah pun melangkah masuk ke dalam lift tersebut. Beberapa ketika selepas itu pintu lift sudah mulai terkatup. Jadi aku menderaskan larian dengan niat untuk menahan pintu lift itu. Elok saja pintu hendak tertutup. Aku yang baru tiba di hadapannya cepat-cepat hulur kaki kanan aku di tengah-tengah pintu. Tindakan spontan, refleks. Biasanya kalau pintu terkatup, apa-apa saja halangan akan membuatkan pintu lift terbuka. Itu mekanisme keselamatan lift. Tapi malam tu dia tak terbuka semula. Pintu lift itu menyepit kaki aku. Aku ketika itu terus menjadi cuak. Aku bermonolog sendiri. Kalau lift ni bergerak naik atau turun, naya kaki aku ni. Aku dengan pantas cuba menarik kaki aku untuk mengeluarkannya dari pintu lift. Sudah. Tersangkut. Aku tak boleh tarik keluar. Aku mula panik. Kaki aku betul-betul tersepit di paras buku lali. Ivan! Ivan! Buka pintu lift ni! Tekan butang untuk buka! Cepat! Cepat! Cepat Ivan! Tolong! Tolong saya! Tolong! Tolong! Tak ada sahutan daripada Ivan. Malah pintu lift itu masih tidak terbuka. Ironinya, kaki aku masih tersepit. Aku jadi semakin panik. Masa berjalan begitu pantas dan apa-apa saja boleh berlaku saat itu. Aku tak boleh berlengah lagi. Lalu aku cuba buka pintu lift itu dengan kedua tangan aku. Bila mana tangan aku masuk saja di celahan pintu lift itu, tiba-tiba terpacul sesuatu di hadapan muka aku. Aku benar-benar tersentak. Jantung aku macam nak luruh.
Sesuatu yang aku maksudkan adalah muka seseorang. Kami bertatapan. Muka bertemu muka. Yang pastinya ia bukan wajah Ivan. Ia wajah yang menyeramkan. Bola matanya besar, tetapi anak matanya yang kecil itu melihat tepat ke arah mata aku. Tubuh aku longlai. Mulut aku bagaikan terkunci. Dari depan mata, perlahan-lahan dia turun ke bawah, menyusur ke arah kaki aku. Aku perasan dia melebarkan bibir, lalu menampakkan gusi hitamnya dan giginya yang jarang-jarang. Ia menyeringai dengan pandangan yang sangat-sangat tajam. Astaghfirullahalazim. Allah. Tidak semena-mena aku tergelincir dan terjelepuk ke lantai kerana hilang kestabilan akibat sebelah kaki aku masih tersepit di celah pintu lift. Dalam keadaan panik, aku menarik kaki aku yang tersepit itu dengan kedua belah tangan. Tetap juga ia tidak boleh dilepaskan. Jantung aku meledak-ledak dalam dada. Aku cuba menyentap lagi. Aku menggunakan kaki kiri pula untuk menolak sisi sebelah pintu sambil menarik kaki kanan dengan kedua-dua belah tangan aku. Sedaya upaya aku menendang pintu lift itu beberapa kali. Aku tak boleh mengalah. Akhirnya kaki kanan aku terlepas dari pintu itu. Selepas saja kaki aku terlepas, aku terus tergopoh-gopoh bangun dan berdiri. Sekelip mata, pintu lift itu tertutup. Tanpa lengah, aku terus bergegas kuat. Ketika itu, pergelangan kaki aku terasa sakit dan aku berjalan dengan kaki sedikit terhencut-hencut. Sampai saja di wad, aku terus menuju ke katil Ivan. Apa yang aku tahu, aku perlu dapatkan kepastian. Setiba di kubikelnya, aku dapati Ivan sedang terbaring lena di atas katil. Aku merasa lega. Setidak-tidaknya, aku tahu yang Ivan berada dalam keadaan selamat. Usai aku melihatnya, aku berpaling dan melangkah keluar dari kubikel itu. Doktor. Aku dengar ada orang panggil aku. Suara tu aku kenal. Lantas aku pun menoleh ke belakang dan mendapati Ivan sedang duduk bersila di atas katilnya sambil memandang tepat ke arah aku. Saya dah tak nak kawan dengan dia dah. Apa maksud awak ni, Ivan? Awak dah tak nak kawan dengan siapa? Soal aku sambil aku melangkah berpatah balik ke arah katil Ivan. Mamat. Aku melabuhkan punggung ke atas tilam di katil Ivan. Mamat? Siapa Mamat? Ada korang nama Mamat kat sini? Dialah yang suruh saya makan ayam goreng hari-hari. Dahiku berkerut. Tertanya-tanya dalam hati. Siapa Mamat? Siapa Mamat yang Ivan maksudkan? Jadi aku pun mula bertanya itu dan ini. Aku minta agar Ivan menceritakan perihal Mamat kepada aku sedetail-detailnya. Menurut Ivan, Mamat bagi tahu dia bahawa dirinya dulu juga sama seperti Ivan.
Doktor tak benarkan makan banyak jenis makanan. Dia juga kena buat peritoneal dialysis 5 kali sehari. Dan Mamat juga kerap sakit. Kata Mamat, ada satu hari seorang nenek datang kepada Mamat dan ajarkan petua untuk sembuh dari sakit buah pinggang. Selepas mendengarkannya, Mamat pun guna pakai petua yang nenek itu bagi tahu. Tak lama lepas tu Mamat pun pulih dan dibenarkan pulang. Oh ya ke? Habis tu apa petuanya? Cuba cerita kat doktor. Mamat kata makan makan ayam goreng hari-hari dengan minum air gas banyak-banyak. Kalau makan hari-hari, nanti cepat baik. Bolehlah itu balik. Payahlah susah-susah duduk hospital. Aku sedikit curiga sebenarnya dengan petua yang disarankan oleh Mamat ataupun imaginary friend kepada Ivan ni. Aku kerut dahi dengan jawapan Ivan. Awalnya aku menjangkakan bahawa petuanya melibatkan penggunaan herba-herba seperti mana amalan kesihatan lain yang sinonim dengan tradisi petua orang Melayu. Dan selama ini aku mengesyaki ada pelawat yang cuba menjual ubat atau suplemen yang menjanjikan kesembuhan. Walhal itu semua hanyalah satu penipuan untuk melariskan produk. Tapi kali ini langsung aku tak sangka petuanya adalah seperti yang dikatakan oleh Ivan itu. Bagi aku, mungkin Mamat hanya bergurau. Dan dia juga tak sedar yang ia sangat berbahaya untuk dibawa berjenaka. Petua itu cukup jelas. Cukup jelas membawa mudarat yang sangat besar kepada pesakit yang mengalami kegagalan buah pinggang. Ivan, awak tahu tak kenapa doktor tak benarkan awak makan ayam goreng, fries, minum air gas dan semua makanan-makanan yang macam tu? Sebab buah pinggang Ivan tak kuat. Dan sebab tu jugalah doktor suruh Ivan buat dialisis. Dialisis ni untuk tolong buah pinggang Ivan bekerja. Kalau Ivan tak tolong buah pinggang Ivan, lama-lama buah pinggang Ivan makin tak kuat. Kalau dia lemah, nanti Ivan pun akan jadi lemah. Faham? Ivan menunduk sambil membalas kata-kata aku. Ivan minta maaf. Ivan tak nak mati. Ivan nak sembuh cepat. Bahunya naik turun, lalu dia menangis. Ini kali pertama aku melihat dia seperti ini. Aku kenal dia. Aku kenal dia sebagai seorang budak yang kental. Sedih aku dengar apa yang dituturkannya itu. Kenapa Ivan cakap macam tu? Kenapa Ivan sebut soal mati ni? Semalam Mamat bawa nenek tu. Mamat kata kalau Ivan nak balik kena ikut nenek tu. Ivan tak nak ikut. Ivan tak nak. Ivan takut. Pergi mana? Mama tipu Ivan. Ivan tak nak ikut. Ivan tak nak mati macam Mamat. Mati? Keliru pula aku dengar apa yang Ivan ceritakan. Aku cuba fikirkan dengan serius. Cuba mencantumkan semua yang diberitahu oleh Ivan sebentar tadi. Macam puzzle. Apabila aku mulai faham keadaannya,
Nama aku terus meremang. Apakah maksudnya Mamat sudah boleh keluar wad dan tak perlu dialisis lagi? Itu bukan sebab dia sudah sihat, tapi sebab dia dah mati. Doktor. Aku tersentak dari jeda dan situasi teka-teki tadi. Raut wajah Ivan aku tatap dengan penuh tanda tanya. Eh, kenapa Ivan nak minta maaf pula? Tak payahlah. Bukan salah Ivan pun. Ivan kan tak tahu. Kalau Ivan tahu, mesti Ivan tak buat macam ni kan? Lepas ni, Ivan dengar nasihat doktor, okey? Kalau ada orang lain beritahu apa-apa pasal sakit Ivan ni, Ivan tanya doktor dulu. Boleh? Ivan kemudian menunduk. Lalu dia menangis teresak-esak. Dah. Dah jangan nangis Ivan tidurlah. Tak payah fikir sangat. Ya? Ivan kena banyak berehat. Ivan mengangguk. Aku nampak dia mengesat air matanya. Perlahan-lahan dia mengangkat muka memandang aku. Doktor. Ya Ivan, kenapa? Ada apa-apa lagi yang Ivan nak bagi tahu doktor? Ivan minta maaf doktor. Ivan tak nak ikut nenek tu. Nenek kata kalau Ivan tak nak ikut nenek, Ivan kena cari ganti Ivan sebut nama doktor kepada nenek. Kemudian dalam sekelip mata, aku lihat kewujudan Ivan secara zahir semakin pudar dan akhirnya lenyap. Aku tersentak, bagaikan hilang punca. Aku bingkas bangun dari katil Ivan. Gila! Tak mungkin! Apa yang aku lihat depan mata benar ataupun hayalan? Jantung aku berdegup kencang. Akal warasku bergelut dengan pelbagai andaian. Apa yang berlaku sebenarnya ni? Terkocoh-kocoh aku meninggalkan kubikel yang kini kosong itu. Belum surut lagi mindaku dari hentakan kejadian gila sebentar tadi, aku dikejutkan pula dengan sedikit kekecohan di bahagian kaunter. Meluru aku ke sana. Di luar wad ada ramai orang berkumpul. Aku berjalan di celahan manusia yang berkerumun di koridor. Terlihat ada juruteknik sedang cuba membuka pintu lift dan kedengaran perbualan sesama mereka yang mengatakan ada budak terperangkap dalam lift. Ivan! Ya Allah, Ivan! Akulah orang pertama yang meluru masuk ke dalam lift setelah pintu itu berjaya dibuka. Bagaikan halilintar yang menujah ke hati tak kala aku melihat sekujur tubuh yang terbaring di atas lantai ketika itu. Air mata aku mengalir deras ketika aku melakukan CPR di lantai koridor di ruangan menunggu lift itu. Ramai yang menyaksikannya. Sedaya upaya aku lakukan untuk menyelamatkan Ivan. Namun semuanya sudah terlambat. Akhirnya Ivan pulang kepada pencipta. Selepas kejadian yang menimpa Ivan, aku merasa kehilangan. Ada ruang kosong yang begitu memedihkan hati aku sebagai seorang doktor di situ. Tiada lagi
Raut wajah budak degil dan keras kepala berlegar di wad ini. Aku rindu dengan sikap keanak-anakannya. Ramai yang menganggap Ivan pergi awal akibat kedegilannya sendiri yang tak mahu mendengar nasihat. Namun, bagi aku dia pergi awal kerana kenaifan dan keterdesakan untuk sembuh dari penyakitnya. Ada kalanya terbit rasa kesal kerana aku terus meninggalkan lift tersebut tanpa memeriksa lebih lanjut dahulu. Mungkin jika aku lebih berani berhadapan dengan makhluk berwajah hodoh di muka pintu lift itu, aku rasa Ivan pasti masih ada bersama kami di ward nefrologi ini lagi. Walaupun tragedi itu semakin dilupakan oleh para petugas di hospital ini, tetapi tidak sedetik pun bagi aku. Setiap saat aku dalam keadaan berjaga-jaga. Kebelakangan ini semakin kerap nenek tua itu mendatangi aku. Sehingga kini rahsia tentang nenek dan mamat masih kekal bersama aku. Aku akan terus bertahan berhadapan dengan nenek itu dan tidak akan sekali-kali menyebut nama sesiapa pun untuk menggantikan tempat aku. Sekian dari aku, Farid.